Berkait rapat juga dengan apa yang kita bincangkan sekarang ini, iaitu pembedahan plastik. Bagaimana perubahan yang dibawa, dan pagi ini kami dapat berbicara dengan Dr. Numalah Haji Basirun yang merupakan Ketua Jabatan dan juga pakar perunding kanan Jabatan Pembedahan Plastik HKL. Selamat pagi Doktor, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih kerana sudi sama kami hari-hari cuti ni Doktor. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi maklumat tentang pembedahan plastik dan reconstructive surgery ni. Okey, baik. Kalau bercakap tentang pembedahan plastik ni, orang ramai pastinya terbayangkan pembedahan kosmetik. Plastik ni biasanya kita cakap pasal nak kelihatan cantik sahaja. Tapi kita sebenarnya pagi ini nak fokus khusus kepada perbincangan kita berkenaan dengan pembedahan plastik untuk reconstructive. Pembinaan semula wajah ataupun luka ataupun apa sajalah Terima kasih ya. Sebenarnya memang kerana lambakan iklan-iklan dan juga informasi-informasi tentang plastik surgery ni, dan kebanyakannya tentang kosmetik tentang yang nak jadi yang selebriti yang nak cantik dan muka yang nak kecil, nak lonjong, hidung nak mancung, yang nak badan montok semua tu Jadi saya dalam ruangan ni saya nak bincangkan tentang pembedahan plastik dan rekonstruktif. Dia ada side yang actually yang lebih meluas dia punya pengertian dia. Sebenarnya perkataan plastik ni daripada perkataan Greek ataupun Latin plasticus yang bermakna membina semula ataupun membaik pulih so tisu atau apa-apa kecacatan ia bukan bermaksud plastik bukan, itulah dia orang orang ingat plastik surgery kita tampal plastik lah, kita tahu plastik lah sebenarnya ialah daripada perkataan Greek tu sendiri mana benda yang boleh diubah bentuk, yang dibina semula macam tu. Dalam keadaan yang membenarkan kita ataupun membolehkan memerlukan seseorang melalui pembedahan plastik, apa antara kes-kes yang sering dirujuk kepada doktor sendiri? Kes yang untuk kita buat pembedahan plastik dan rekonstruktif makna membina semula kepakaran pembedahan yang membina semula tisu atau kecacatan atau luka-luka kompleks akibat daripada pertama macam daripada kecacatan sejak lahir, dan kedua akibat kecederaan macam-macam kecederaan kemalangan, dan ketiga disebabkan oleh pembedahan pembuangan tumor atau kanser, dan dah hilang tisu tu bagaimana kita nak tampung balik and then yang keempat tu kesan kena jangkitan kuman luka-luka yang kena jangkitan kuman yang perlu dibersihkan dan perlu ditutup segera and then yang kelima ada kesan-kesan kecacatan daripada parut kebakaran. Dan kosmetik surgery itu pun sebenarnya adalah sebahagian dalam skop bidang pembedahan plastik dan rekonstruktif. Sebab apa-apa yang kita untuk ubah bentuk, nilai-nilai estetik atau kosmetik dalam setiap pembedahan itu kita ambil kira. Itu yang itu. Apabila kita nak melakukan pembedahan plastik ni, biasanya yang kita dengar ialah ambil kulit daripada peha, tampalkan di bahagian mana-mana yang luka dan sebagainya. Kenapa kulit peha? Sebenarnya untuk tampalan kulit ada dua jenis tampalan kulit nipis dan tampalan kulit tebal. Dan kalau tampalan kulit nipis ni yang kebiasaan yang kita selalu guna dan dia ambil sebahagian kulit yang nipis saja daripada kenapa paha? Sebab paha tu kawasan yang luas dan senang untuk diambil. Sebenarnya kawasan-kawasan lain pun boleh juga seperti di punggung, di belakang tapi paha adalah yang common, yang selalunya diambil. Macam dalam visual yang dapat kita lihat sekarang ni ialah tampalan kulit nipis kulit nipis kita ambil, dia boleh dilihat kulit nipis yang di atas tu dia very nipis saja dan kesan selepas diambil kulit nipis tu parut tu akan tempat yang kita ambil kulit tu dia akan tumbuh kulit baru. Dia akan jadi kulit baru yang nipis. Mula awal-awalnya merah kemerahan, lama-lama dia akan color to blend dan tak berapa nampak lah kesan parut. Kita ingin buka talian kepada penonton pagi ni, boleh hubungi kami di talian 03-2282-8578 atau 2282-8579. Berikan nama dan asal, dan jangan lupa jauhkan daripada televisyen supaya kami dapat dengar suara anda dengan lebih jelas dan soalannya lebih jelas supaya doktor boleh sebaik mungkin memberikan penjelasan terbaik untuk anda. Baik doktor, kalau kita tengok teknik skin grafting, apa yang kita perlu tahu tentang prosedur ni? Prosedur ni ialah untuk kita tampalkan luka yang besar seperti yang kita lihat di sini, luka yang terlalu besar dan
nak biarkan dia baik sendiri akan Kesiat mengambil kulit masa. tu, Ya, ini ada akibat kemalangan, kita panggil degloving injury, ya, di mana kulit dia tersiat habis dan tinggal nampak otot saja, dan itulah dia kemerahan. Bila kemerahan macam tu, dia dah maknanya dah cukup sihat, bersih dan sedia untuk penyembuhan kalau kita tampal dengan kulit. Dia lebih cepat sembuh, dan itu tengok kesan dia selepas dia baik, ya. So kalau kita nak buat dressing menyakitkan, betul tak, ya, tak kali buka akan menyakit. Jadi kita tampal kulit untuk cepatkan proses penyembuhan. Okey, sebelum kita terus dengan visual ni, kita ada pemanggil talian, Encik Hashim dari Selangor. Assalamualaikum Encik Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Hashim, silakan soalan anda untuk doktor. Okey doktor, selamat pagi. Selamat pagi. Saya nak tanya, boleh doktor rekomen tak klinik-klinik yang bertauliah untuk kita buat pembedahan plastik ni, sebab saya ni cedera disebabkan kemalangan. Cedera macam mana tu? Saya? Cedera macam mana tu Encik Hashim? Bahagian mana? Bahagian muka. Aha. Okey. Itu saja tuan saya. Baik. Okey, terima kasih Encik Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nak pergi ke hospital yang bertauliah, saya rekomenkan itulah tempat saya bertugas, ya. Ini memang kita punya orang kata bread and butter, kita punya kerja kita seharian, ya. Sebenarnya mana-mana hospital yang ada memberikan perkhidmatan pembedahan plastik dan rekonstruktif, mereka dilakukan oleh doktor pembedahan plastik dan rekonstruktif, mereka adalah bertauliah, ya. Dan kerjaan kita pun mesti ada senarai nama pakar-pakar pembedahan plastik dan rekonstruktif yang boleh melakukan pembedahan begini, ya. Tak sekiralah di hospital swasta ataupun di hospital kerajaan, ada perkhidmatan. Yang penting kita kena mencari dan bertanya. Kaji dulu. Pemanggil seterusnya pagi ni. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Hello. Ya, silakan. Okey, saya Yan daripada Senawang. Ya, silakan. Doktor, saya ada satu soalan. Dalam 12 tahun lepas, saya ada pernah aksiden lah. Maksud saya jatuh motor, dan dia menyebabkan pipi sebelah saya membengkak. Dan kata doktor dalam tu mungkin ada darah beku ke apa. So bila sekarang ni kalau kita tengok pipi saya sebelah ni nampak sikit lah bengkaknya. So apa jenis rawatan yang saya boleh buat, doktor? Berapa usia Yan sekarang? Saya sekarang 30. 30. Okey, terima kasih Yan. Okey, baik. Doktor mungkin boleh beri sedikit gambaran pada Yan. Ya, sebenarnya kalau kecederaan pada tisu lembut, kerana hentakan atau apa-apa dalam kemalangan tu boleh menyebabkan perdarahan. Perdarahan, dan kerana dia tak ada luka, darah tu tak boleh keluar, ya. Tak ada keluar, jadi dia berkumpul di dalam tu dan dia akan membengkak, dan lama kelamaan dia akan mengeras, ya. Jadi kulit mati di dalam. Dia jadi darah beku dalam tu. okey. Dan kebiasaannya kalau darah beku tu sedikit, ya, lama-lama dia akan proses semula jadi, dia akan mencair dan dia akan diserap dan dia hilang begitu saja, ya. Dan dia akan kembali pulih seperti biasa. But sometimes kalau dia terlampau banyak sangat, mungkin dia akan jadi mana yang hilang, mana yang tinggal menjadi macam parut di dalam, dan dia akan mengeras sedikit, dan itu mungkin yang menyebabkan ada kesan-kesan dia sikit. So apa yang dia boleh buat, mungkin kalau dah berapa lama tadi saya pun tak pasti dah lama dah, ya. So mungkin dah kesan tu dah jadi parut lah. Masih boleh buat pembedahan? Kalau dia tak ada apa-apa kesan di luar, saya nasihatkan biar. Mengapa nak buat pembedahan yang akan meninggalkan parut lepas tu. Kita ada Encik Ahmad, doktor. Panas talian pagi ni. Nak tanya soalan. Ya, Encik Ahmad, silakan soalan anda. Hello. Encik Ahmad. Hello Encik Ahmad. Okey, mungkin Okey, tak apa. Kita tunggu perkiraan. Encik Ahmad hubungi lagi sekali. Cara-cara Ini teknik yang lain dapat ialah buat kita menggunakan kulit tebal, ya. Yang ini tebal sedikit, selalunya macam pembuangan kanser kulit atau apa-apa di bahagian muka. Kalau kita nak tarik, nak jahit balik luka tu akan menyebabkan kereput ke, tertarik mata ke apa. Jadi kita gunakan teknik ni, full thickness skin graft, ya, kulit yang tebal sedikit. Yang kebiasaannya kita ambil di belakang telinga, kerana tekstur kulit ni lebih menjurus sama dengan tekstur kulit muka, ya. Dan
parut di belakang telinga tak nampak bila kita dah ambil sedikit tu, macam dalam gambar tu kita dah letak di kulit muka, and then kesan dia mula-mula memang ada berparut, tapi lama kelamaan parut tu dia akan matang, dia akan tu tak berapa jelas lah dia punya tapi sebenarnya doktor, berapa lama prosedur diambil dan berapa lama tempoh baik selepas pembedahan? Prosedur dia tu dia meticulous ya, kita kena ambil luka dekat ambil kulit di belakang telinga, lepas tu nak kena jahit di belakang telinga, lepas tu tampalkan pada tu dan jahit halus supaya dia boleh lekat, and then ada proper dressing pun ya, sebab kulit tu kita perlukan dia betul-betul adhere pada luka di bawah supaya dia boleh hidup ya, and then itu mengambil masa dalam tempoh 5 hari untuk kulit tu lekat, dan dalam masa seminggu ke macam tu dia dah mula dah stabil lah. Jadi kita tak boleh lah nak gosok-gosok muka, basuh muka, tenyir-tenyir macam tu, memang dia akan tertanggal balik lah. Sebelum kita pergi kepada Pantai Larang, Zul, pemanggil. Kita ada pemanggil seterusnya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Doktor. Selamat pagi. Saya ingin nak tanya, mata saya ni dekat kiri kanan ni kolesterol. Boleh tak kalau saya buat macam operation surgery? Lagipun saya ada kencing manis. Macam mana tu? Boleh? Okey, terima kasih soalan tu. Ya, tumpukan kolesterol tu ya kita panggil xanthelasma. Dia berbintik-bintik tu. Dia sebenarnya ada juga dalam gambar saya dalam pembedahan laser ya. Pembedahan laser tu ada tunjukkan kita boleh buangkan benda tu dengan pembedahan laser. Kalau ada kencing manis, kalau kencing manis tu kontrol, tidak ada masalah, tidak ada macam kontraindikasi untuk melakukan pembedahan ini, dan kita boleh gunakan laser untuk membuangkan xanthelasma ataupun tumpukan kolesterol ni. Kolesterol ni tak semesti kita kolesterol tinggi kita senang dapat ni, dia tak tahu dia punya punca spesifik dia, dan dia kebanyakannya berlaku di keliling mata, di kelopak mata. Lagi satu lagi pembedahan laser. Yang ni. Ni dekat mungkin tak berapa jelas ya, yang gambar bawah sekali tu, itu ada tumpukan kolesterol di kelopak mata bawah dan kelopak mata atas, dan selepas pembedahan yang seperti tembelan macam tu, macam tembel. Dia bukan macam tembel, dia macam patch. Patch putih, putih macam satu patch, kolesterol patch kita panggil dia situ. Kita ada Encik mungkin gambar saya tak berapa jelas. Itu nampak putih kat mata atas sebelah kanan tu. Okey, tapi kita akan lebih lanjut tentang ini sebentar lagi. Kita ambil pemanggil pagi ini, Cik Zainal dari Selangor. Hello Cik Zainal. Hello Cik Zainal. Okey, tak apa. Cik Zainal. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nak saya sampaikan soalan kepada doktor. Ya, saya. Silakan. Semenjak tahun 2005 saya ada angioplastik ya, angioscopic. Dua lutut saya berkenaan dengan torn ligament. Teruskan. Jadi sampai sekarang semua pun saya masih lasak juga main tenis. Okey. Ada juga kekesahan ya, saya siapa lah, setiap kali bila saya duduk rasa sakit. Saya itulah nak minta nasihat pada doktor, apa keelokan yang nak membaiki lagi. Okey. Baik, ada kaitan ke dengan apa yang kita bincangkan ni? Mungkin tidak ada kaitan sangat ya, tapi ini torn ligament dan semua tu, dan dah pernah buat perbaikan pada torn ligament tu. Sebenarnya dia lebih kepada pakar ortopedik ya. Tu saya nasihatkan jumpa balik dengan pakar ortopedik untuk dapatkan penjelasan dan apa yang sepatutnya. Kita ambil Puan Fatimah dulu. Bertali arus panggil. Puan Fatimah, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam, selamat pagi. Ya, silakan soalan Puan Fatimah. Doktor, saya nak tanyalah sebab saya dah buat pembedahan tu 3 kali. Pembedahan apa tu? Pembedahan buang lemak dekat bawah mata dan dekat tepi kelopak mata. Saya pernah buat dekat SKL lah, dah 3 kali. Baru tahun lepas saya ada buat appointment, tapi saya tak jadi pergi sebab saya accident. Jadi saya nak buat kali keempat. Jadi
saya rasa kali ni lebih besar lagi sebab dia dah buang tapi dia masih tumbuh balik. Jadi saya nak katakan adakah benda ni sentiasa berulang. Okey, terima kasih Puan Fatimah. Okey, sama. Pembedahan apa terus sebab yang kita kena buat pembedahan tu? Kelopak mata dalam macam dalam saya buat tadi blepharoplasty ya, boleh tunjukkan gambar blepharoplasty. Now kalau di kelopak mata atas kita ada kantung lemak juga ya, dan di kelopak mata bawah kita pun ada kantung lemak juga. Dan pembedahan ni biasanya kalau orang tengok mata kita sembab dan ada bag ya, kita panggil bag ya. So yang itu yang kita buangkan lemak tu, and then kita akan jahit balik dan dia akan kurangkan kesan macam bengkak mata tu. Kebiasaannya ialah kita buang hanya sekali ya, buangkan lemak, kantung lemak di bawah mata ya, macam di bawah ni ialah lemak, yang atas tu ialah untuk buang lemak plus untuk jadikan dia kelopak mata dah dapat double eyelid kita panggil ya. Kenapa sampai 2-3 kali doktor? Apa itulah kebiasaannya. Dia datang balik lemak tu ke macam mana? Tak semestinya. Kalau dia datang pun sebab benda tu dah jadi parut dan apa tu, dan dia kalau jadi lemak balik pun dia takkan sekejap dia terus jadi, dia akan mengambil masa juga kalau nak jadikan lemak balik. Dan setakat ni kalau kita buat pun selalunya 1 kali atau 2 kali saja ya. Tapi sampai banyak kali saya rasa saya kena jumpa dan kena pastikan apa masalah dia sebenarnya. Adakah lemak bawah kelopak mata yang seperti yang kita cakap eye bag tu, ataupun masalah lain. Okey, baik. Ini tadi yang saya nak tanya ni berkenaan dengan kalau pembedahan plastik ni termasuk sekali dengan implan juga kalau ada kalau perlu. Ya, kena implan kalau nak besarkan buah dada ke ataupun yang apa nak kadang-kadang nak ambil jalan ringkas ya, tak mau ambil tisu untuk tampalan, kita buat letakkan implan ke apa, ataupun ada lagi kegunaan implan yang kita gunakan untuk panggil sebagai tissue expander, sebagai mengembangkan tisu normal tu untuk kita dapat menutupkan kesan, katakan ada parut yang macam contoh dalam gambar ni ini macam apa tu, parut di tengah kepala ya, dia parut yang tak ada rambut, so mereka malu nak keluar dengan keadaan macam botak di tengah kan. So kita masukkan tisu expander ni, balloon bawah kulit yang normal di tepi tu, dan kita injekkan air sampai secara bersiri lah ya, seminggu sekali hingga kembang yang mencukupi, dan parut tu kita buang, dan kita ada kulit lebih. Kulit normal yang lebih tu kita akan tutup balik dan bentukkan balik dan jahit dan akan mengurangkan kesan parut. Jadi di bahagian mana selain kepala biasanya boleh kita buat expansion? Yang elok dekat kepala ya, dekat bahagian yang ada platform ya, macam ada tulang di bawahnya, supaya kita boleh tu. Kalau bahagian lembut kita taruh implan ni, dia kadang-kadang dia mengembang, dia tak sekata dia kembang ke bawah because tak ada platform dia mesti ada something bone ke so that kita nak kembangkan yang atas kulit kan ya. So kena bahagian-bahagian macam itulah. Bagaimana pula dengan mereka yang terpaksa menjalani pembedahan kerana kanser payudara? Kanser payudara, itulah kalau boleh kalau dapat tahu yang menghadapi kanser payudara peringkat awal, eloklah buat rawatan, jangan bertunggu delay-delaykan ya. So kalau rawatan awal dapat dilakukan, pembedahan boleh dilakukan, dan kita boleh membentuk balik payudara tu secara immediate ya. Kalau dia tak perlukan rawatan radioterapi selepas pembuangan kanser payudara, kita boleh terus membuatkan payudara baru yang pembina semula payudara in the same sitting ya. Kalau tak pun kita boleh buat secara delay, di mana pembuangan payudara tu dulu, kemudian biar luka tu baik, dan kalau dia perlu rawatan kemoterapi atau radioterapi teruskan. Lepas selalunya selepas tahun atau 2 tahun keadaan parut tu dah matang, dah lembut, kita boleh buat lagi pembentukan payudara. Sebab tu saya suka nak nasihatkan pada wanita-wanita yang ada kanser payudara, jangan putus asa, jangan fikir itu end of the world
dapatkan nasihat dan kita boleh membentukkan payudara balik ya. Dengan tisu kita ni orang perempuan banyak tisu-tisu lebih boleh dibuat untuk membentukkan balik payudara. Of course kita kena berfikiran terbuka. Apa yang kita membentukkan balik kita bina semula tu tidak akan sama dengan yang asal yang Tuhan jadikan. Tapi sekurang-kurangnya boleh dapatkan self esteem balik pada wanita-wanita ni, jadi dia tak berasa rendah diri untuk bercampur gaul dan memakai pakaian yang mereka suka bila dia sebagai contoh yang terkena asid ni, banyak kes yang kita dengar kan, yang kena asid di muka dan sebagainya. Bagaimana agaknya proses pemulihan untuk membaik pulih semula kulit tu? Ya, kesan kebakaran asid ni sebenarnya teruk ya, kerana dia bahan chemical, dia bukan hanya di superficial saja, dia boleh melibatkan sampai ke dalam ya, dalam lapisan dalam, dan kesan parut dia amat teruk dan menyebabkan kerosakan tisu. Dan apa tisu yang tinggal tu sebenarnya kadang-kadang tak mencukupi untuk kita nak buat pembaikan. Dan kadang kita kena import tisu daripada tempat lain. Itu yang sebab dia akan jadi macam bercapuk-capuk juga kesan dia. Yang memang susah kita nak pulihkan supaya dia akan jadi macam normal. Dan mungkin kalau baik pun dia akan mungkin berubah sedikit sebagai more pleasant untuk dilihat. Tapi kalau di surface itu saluran darahnya pun dah terhenti, dah mati dan sebagainya, jadi ianya akan menjadi lebih rumit apabila nak masukkan tisu yang baru. Memang itu satu daripada cabaran yang kami hadapi ya, kalau kawasan itu parut yang teruk dan tak ada saluran darah yang boleh kita jadikan penerima untuk kita pindahkan tisu ya. Itu kena betul-betul mencari saluran darah yang sesuai. That's why kita kena buat kajian ya, kesesuaian dia, sebab tak semua masalah-masalah ni penyelesaian dia adalah satu atau dua. Dia banyak options ya yang kita boleh fikirkan, dan Tuhan ni Maha Kaya, dia bagi kita knowledge dan juga kajian-kajian yang kita boleh dapat peta di badan kita ni ya, di mana kulit bahagian mana yang ada saluran darah, punca saluran darah di mana yang kita boleh gunakan sebagai pendema yang kita panggil flap tadi tu ya. Flap tu ialah sejenis tisu yang kita bawa dengan saluran darah dia, dan kita pindahkan kepada kawasan yang perlukan tisu tu. Doktor, kita ada pemanggil pagi ni, Iza dari Terengganu. Hello, selamat pagi Iza. Kita ada Nora. Hello Nora. Hello. Ya, selamat pagi. Silakan soalan Nora. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, anak saya dah berumur setahun 2 bulan. Lepas tu, sejak lahir, dia punya pipi macam bengkak lah sebelah kiri. Lepas tu, lepas sekarang, saya ada buat check scan lah dekat hospital. Dia cakap ada lemak daripada pipi dia. Okey. Nak tanya macam mana? Boleh ke saya rujuk ke HCL ke? Scan rawatan macam mana? Okey. Baik, terima kasih Nora. Okey. Kita ambil panggil sosial Iza. Hello Iza. Ya saya. Ya, silakan soalan anda. Silakan soalan anda. Okey, saya dah buat operasi 15 tahun lepas. Di bahagian dada, kanser, sarkoma. Saya dah buat juga yang kulit tu 3 kali. Okey. Lepas tu masa saya buat tapi tak setahun, kulit tu lagi berair bekas yang saya dah operate tu. Lepas tu radioterapi saya dah buat, berair. Terus nak tanya, nanti saya akan buat kemo, kulit tu akan berair ke macam mana? Okey, terima kasih. Doktor ada soalan? Bukan, ini sarkoma di dada, dan dibuat apakah cara penutupan luka tu, sama ada dengan kulit nipis ataupun dengan flap ya? Hello Liza. Okey, tidak ya. Sebenarnya kalau kita dalam soalan pertama tadi kan ya, tadi lemak di pipi umur 1 bulan setengah bulan ya. Kalau hanya lemak
dan tidak menyakitkan dan tidak apa, seeloknya janganlah dibuat apa-apa dulu. Maybe mungkin dapatkan rujukan kepada bahagian pembedahan plastik ke apa untuk dapatkan nasihat, sebab selalunya kalau bengkak yang tak memerlukan pembedahan, mengapa kita nak kacau ya kalau budak tu sihat ya, kalau tak memudaratkannya, so lebih elok kita dapatkan nasihat dan follow up dan apa masalah seterusnya. Dan untuk yang kedua ni ialah persoalan tadi Ewing sarcoma. Kalau bekas luka tu ditampal dengan kulit nipis, sebenarnya kulit nipis ni tak tahan untuk diteruskan dengan rawatan radioterapi atau apa ni, sebab dia kulit tu nipis dan dia senang pecah atau ini memekar dan berair kalau dibagi dengan radioterapi ya. Kalau dengan flap, cover dengan flap, sebab flap tu lebih tebal lagi sikit, jadi dia daya tahan dia lebih dengan pancaran radioterapi ya. So nasihat saya mungkin dapatkan kembali dengan doktor yang merawat tu, dapatkan nasihat mengapa ini, dan kalau boleh selesaikan masalah kenapa dia berair dulu tu ya, sebab wound tu kena heal dulu sebelum dia buatkan maksudnya apa-apa. luka di tempat pembedahan tu kena sembuh terlebih dahulu baru boleh buat radioterapi. Okey, talian kami buka lagi untuk ada yang sempat manggil 0322828578 ataupun 22828579. Doktor, apa antara mungkin kita ada pemanggil dulu, kita ambil dulu dari Sabah. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, silakan puan. Saya nak bertanya dengan doktor. Silakan. Okey, doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey doktor, saya ada satu soalan. Pembedahan plastik ni yang sekarang dibincangkan, memang saya tahu dia untuk bahagian mata. Untuk bahagian tubuh lain, saya boleh bertanya tak? Silakan. Boleh. Sebenarnya kami saya involve daripada kepala sampai ke kaki sebenarnya. Silakan Puan Nurah. Okey doktor, macam ni. Contohnya lah macam ni. Contohnya kalau saya ni ada, sebab berat badan saya pun dah semakin membesar, and then buah dadah pun dah makin membesar. Boleh tak saya buat pembedahan plastik untuk mengecilkan buah dadah? Sebab doktor, masalah sekarang ni nak beli baju dalam pun dah tak ada saiz. Boleh tak pembedahan tu dilakukan untuk mengecilkan buah dadah tu? Sebab tulang belakang saya pun dah terasa sakit. Kadang-kadang nak baring, nak tidur pun tak sakit sangat, nak berjalan pun sakit. Okey, terima kasih Puan Nurah. Sebelum tu kita ambil seorang lagi pemanggil. Hello, selamat pagi. Hello. Ya, silakan Puan. Hello, saya Puan Wan daripada Gerik Perak. Okey, Puan Wan. Ya, masalah saya pada 2002 saya mengalami aksiden. Okey. Habis dalam muka saya ni jahit 100 lebih lah, 100 lebih ke 200 lah. Lepas tu dia punya kening saya ni dia macam jatuh tau, dia tak sama daripada kanan, sebelah kanan dengan sebelah kiri dia tak sama. Jadi nampak sangatlah dia punya tak balance kan. Jadi lepas tu satu lagi dia tebuk dekat atas kepala tu, dia macam ada benjol macam tu, dia tebuk untuk keluarkan air bisa lah. Ya. Lepas tu saya nak tanya doktor, umur saya sekarang 43 tahun. Okey. Adakah saya boleh membuat pembedahan plastik untuk betulkan struktur muka saya ni? Adakah dia orang kata ada efek? Sebab tengok orang cakap saya ni dah umur dah lebih 43 tahun, dia akan jadi efek lah kat saya kalau saya buat pembedahan plastik. Tapi saya kita macam rendah diri kan, sebab muka kita dia jadi macam tak balance tu, tak sama itu. Okey. Terima kasih Puan Wan. Okey, soalan pertama tentang payudara besar ya. Saya pun ada menunjukkan gambar. Kami ada beberapa kes juga yang datang kerana payudara. Saya faham payudara yang besar, mereka susah nak cari bra yang sesuai dan ada strap bekas kat sini ya, dan akan sampai melecet ya, dan terpaksa dalam membungkuk dan dia tak dapat melakukan aktiviti yang dia suka ya, seperti nak jogging pun orang bukan tengok benda lain, orang betul. Susah. Jadi mereka, saya faham keadaan tu ya. Kita boleh buatkan pembedahan mengecilkan payudara tu ya, dan dia ada kategori juga untuk mengecilkan, kadang-kadang sampai ke kategori yang kita kena panggil amputate ya, kita kena
amputate, kita panggil Amputasikan. putuskan itu, dan kita tampalkan puting dan tu pada kulit dia, ya. Kalau tak pun kita boleh kecilkan dengan ada teknik dia lah, ada teknik kita boleh mengecilkan dia. Dan Jangan untuk susah hati, boleh ada harapan. boleh. Untuk puan tadi yang ini membetulkan struktur wajah sebab kemalangan. Yang struktur wajah tu mungkin saya boleh dapat rasakan yang kalau kening tu jatuh mungkin ada kecederaan pada saraf, ya, yang menyebabkan otot sebahagian daripada yang pergi ke otot pada bahagian kening kita tu mungkin telah rosak dan dia menyebabkan jatuh ke kening tu. Mungkin boleh nak buat betulkan dengan pembedahan plastik, ya. Kita boleh tinggikan sedikit kedudukan kening itu dengan operation yang menarikkan tu. Walau bagaimanapun kita nasihatkan jumpa sendiri dengan pakar bedah pembedahan plastik dan rekonstruktif supaya dia dapat melihat, ya, struktur dan apa yang boleh dibantu dengan kita cakap di TV tanpa melihat kesan dia dan apa options yang kita boleh buat. Susah kita nak pergi hospital bertauliah. Yes. Jangan main gedah dapatkan. Semua hospital kerajaan ada bahagian plastik surgery atau bagaimana? Malangnya tidak semua, ya, Sikit, tapi di hospital yang besar, di hospital negeri yang besar ada jabatan pembedahan plastik dan rekonstruktif. Di hospital Kuala Lumpur kami ada tim yang ramai. Yes. Kita ada Puan Jamilah di talian dengan soalan untuk doktor pagi ni. Hello Puan Jamilah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, saya nak tumpang bertanya. Silakan. Kalau misal kata saya ada lemak yang bawah mata tu, saya kata kalau saya tak nak buat pembedahan, cara apa untuk hilangkan dia, doktor? Okey, hari ni sebenarnya nak cerita pasal lemak bawah mata. Pilihan yang ada doktor. Pilihan yang ada, ya. Kita boleh buat biasanya pembedahan yang lebih senang untuk kita buangkan tu, dan kalau nak sedut pun tempat tu yang rumit dan susah nak sedut juga, dan saya rasa saya boleh katakan pembedahan yang senang, dan pembedahan ada teknik sebelah belakang mata ataupun di depan, ya, untuk tak nampakkan parut. Teknik saja yang berbeza. Seorang lagi manggil sebab kita ambil pagi ni. Hello Puan Nuraini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Puan. Puan, ni doktor apa ni, doktor? Ya, silakan. Saya nak tanya, saya ada cucu. Tapi memang dia lahir tu hidung dia tu memang lepeh sangatlah dekat tulang dia tu. Okey. Jadi boleh ke kalau sekiranya kita nak buat pembedahan supaya dia punya naik sikit hidung dia tu? Boleh kita datang jumpa dengan pakar pembedahan plastik dan rekonstruktif bertauliah. Selalunya untuk kanak-kanak tu kita tidak membuat dia dengan segera. Kita tunggu dia besar dan sampai ke umur yang boleh dia faham apa pembedahan yang kita nak buat dekat dia. Mereka ni budak kecil, mereka hanya tahu kesakitan saja. Jadi kalau kita buat pembedahan yang rumit untuk kanak-kanak yang tak tahu apa yang kita buat untuk dia, dia akan merosakkan semua. Maksud saya boleh nak tukar dressing ke apa, dia tak mahu kerana sakit dan seterusnya, ya. Jadi mengganggu dalam proses pemulihan dan pembedahan yang rumit tu. So selalunya kita tunggu kanak-kanak ni dah besar dan boleh memahami dan dah matang sikit lah, ya. Untuk pembedahan bawah mata tu, yang lemak tu, bagaimana sebenarnya selepas pembedahan, apa langkah-langkah penjagaan yang mereka patut buat? Selepas pembedahan tu mereka kena duduk rumah lah, ya. Selalunya sebab dia akan blue black, ya, membengkak mata tu, kena duduk rumah, rehat dan baring dengan kepala tinggi sikit untuk mengurangkan kebengkakan tu, dan ice pack, ya. Kena tahu ice pack tu untuk mengurangkan kesan lebam atau bengkak ni. Berapa lama agaknya untuk selalunya bergantung pada individu, yang antara 5 hingga seminggu lah kena boleh hilang. Baik. Ni satu lagi saya nak tanya, apabila mengambil tisu ataupun kulit dari bahagian-bahagian lain, peha ataupun bahagian lain, dia perlu GA ataupun tidak? Mesti perlukan GA, ya. Dan kami pun perlukan tim sebab kebiasaannya katakan defect ataupun selepas pembuangan kanser di kepala, ya, dan lubang besar di situ, tim yang atas tu akan prepare kawasan resipien, ya, kita panggil, dengan mencari saluran darah yang berdekatan untuk kita sambungkan dengan tisu yang kita ambil, katakan kita ambil daripada kulit paha dengan saluran darahnya. Ini tim lain yang buat.
Tim lain yang akan ambil kulit tu dengan berhati-hati tanpa merosakkan saluran darah dia, dan pindahkan ke tempat yang kita nak tampal tu, dan lepas tu saluran darah tu kita kena sambungkan dengan mikroskop, dan saluran darah ni halus ya, dalam 1.5 hingga 3 mm saja diameter dia, very small, dan kita gunakan mikroskop, dan benang yang kita gunakan lebih halus daripada rambut. Ya, kita jahitkan saluran darah tu supaya dia boleh bertaup dan bertangkup dan darah boleh lalu. Jadi darah lalu, artery and vein, supaya daging tu hidup. Itu yang penting ya dalam pembedahan ini. Jadi teknik dia very rumit, dan kita kena pastikan saluran darah tu tak bengkok ataupun tertekan, sebab ini boleh mengganggu aliran darah dan menyebabkan kulit tu mati kalau kita tak buat penjagaan yang betul. Proses nak pindah tu berapa lama masa yang ada? Itu dia ya. Ni operation ni yang panjang ya. Kadang-kadang kami menggunakan tim, kami buat dengan tim ENT, bahagian telinga, hidung dan tekak, kanser leher ke apa. So mereka buat tu dan ambil masa 6 jam ke 5 jam macam tu. Dan bila masuk plastic surgery pula, ambil tisu tu dan nak tampal lagi, buat microsurgery, another 6 to kadang-kadang sampai 12 jam. So paling singkat boleh 4 jam, dan paling lambat kadang-kadang sampai 24 jam. 24 jam. Yes, very long surgery. Terima kasih doktor. Begitu banyak soalan. Terima kasih juga kepada semua penganggil yang telah menghantarkan soalan anda, dan kita harapkan semua dapat diperjelaskan. Tapi buat kata doktor, dapatkan nasihat doktor, pergi ke hospital dan dapatkan pengesahan. Tetap kita kena lihat keadaan dia, baru kita boleh discuss options untuk rawatan. Jadi sebelum kita akhiri, nak bagi satu mesej pada pagi ini, macam mana mungkin Nadia ada sedikit pesanan untuk para penonton kita pada pagi ini?